lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi dzikri khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ai hadza babu ma jaa fi dzikri khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada satu bab menyatakan tentang cincin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ kan? Cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah huraikan tentang kasut ataupun sandal ataupun slipper yang telah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pakai kasut dengan ada dua qibalan, dua tali. Kaki dia letak kat tengah. Kaki hak dua tu letak kat tengah macam ni, kaki ni duk celah ni macam ni. Kan? Itu yang dipanggil sebagai sandal Nabi Muhammad. Cuma pada zaman yang dikatakan zaman Sayyidina Uthman, barulah Sayyidina Uthman dia pakai dengan satu slipper yang kita dah pakai hari ni, slipper Jepun tu, satu tali tu. Yang tu telah diasaskan oleh sahabat baginda yang bernama dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebelum ni kita dah baca dah hurai dah hadis tu. Kita tengok hari ni tentang cincin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dibuat daripada perak, min wariqin wa kana fassuhu, dan batunya iaitu adalah batu hitam Habsyi. Batu hitam yang diambil daripada Habsyi, batu warna hitam. Orang panggil batu apa? Batu akik. Akik kan? Akik warna hitam tu. Yang tu antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak pakai, cari batu warna hitam tu pakai. Lepas ni kita tengok pula banyak lagi hak nak cerita pasal cara Nabi pakai dan sebagainya. Antaranya yang Nabi pakai dengan batu hitam Habsyi ni iaitu batu akik. Kalau boleh cari belah Yaman dan sebagainya ada jenis-jenis batu ni. Hadis yang seterusnya, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Uwanah an Abu Bashar an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata di sini dia membuat cincin dia daripada perak. Nabi Muhammad dia buat cincin daripada perak dan dia menggunakan cincin itu adalah sebagai cap muhur saja, bukan memakainya di jari. Hadis ni Abdullah bin Umar dia kata Nabi Muhammad ada ketika dia buat cincin dia tu adalah digunakan sebagai cap muhur. Sebab apa? Sebab pada zaman dulu uruf dia, kalau surat ni kalau kita nak hantar dekat raja-raja mana pun dia kena ada cap muhur. Macam hari ni juga, hari ni pun kita kena ada cap baru orang kata oh ni daripada jabatan-jabatan sekalian, baru orang nak percaya. Kalau kata bagi surat daripada kita saja, dia panggil surat layang, orang tak percaya. Dia kena ada cop ataupun dia kena ada highlight atau kepala dia tu. Apa benda tau? Head letter. Apa dah? Tak apalah. Ada kat kepala tu lah. Kan? Dia kena ada itu. Kalau kita hantar, utus kat dia, baru orang percaya. Jadi pada zaman Nabi Muhammad buat satu bentuk cincin dan juga digunakan sebagai cop muhur dia. Dalam hadis ni dia kata Nabi tak pakai. Lepas ni kita akan tengok ada hadis yang menerangkan bahawasanya Nabi guna cincin tu dan juga Nabi pakai, dan itulah yang dikira sebagai sunnah kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, antaranya hadis yang ke-87 Sayyidina Anas ibn Malik, dia kata kana khatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasahhu minhu. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah diperbuat daripada perak, dan juga batu dia pun belah atas ni juga diperbuat daripada perak juga. Lepas ni kita akan tengok cara tulisan yang ditulis di atas cincin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab bagi syarah kitab Syama'il Muhammadiyah ni ada seorang daripada ulama yang bernama Al-Alama Zainuddin Ibn Iraqi.
Dia kata, setakat yang aku duk baca telaah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata aku tak tahu cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia bentuk dia 3 segi ke, 4 segi ke, murabbak ke, musallas ke, 3 segi, ataupun dia kata bentuk dia bentuk bulat. Aku tak tahu, aku tak jumpa, sebab tak ada yang sahabat-sahabat duk sebut lagi cincin Nabi ni bulat ke, 3 segi ke, petak ke, ataupun dia kira sebagai bulat. Tak tahu. Dan juga kalau kita cek pun dalam hadis Syama'il Muhammadiyah pun tak sebut cincin Nabi ni bentuk dia macam mana. Cuma yang ada sebutan dia lepas ni kita akan jumpa, iaitu setiap daripada baris itu ditulis Allah, Muhammad, Rasul. Dia tulis dekat cincin dia tu. Sebab apa? Dia akan cop nanti bahwasanya ada tulisan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Anas bin Malik juga. Hadis yang ke-88. Sebab apa banyak sangat main daripada Sayyidina Anas bin Malik? Sebab apa? Kita dah cerita dia daripada kecil lagi duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang dikeluarkan daripada dia. Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam, qila lahu innal ajaba la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun fasna' khataman, qala fa ka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Sayyidina Anas bin Malik dia kata ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak menulis surat kepada negara-negara yang asing, ketua-ketua negara yang asing, ada yang berkata kepada baginda bahwasanya bangsa asing itu ataupun pembesar-pembesar daripada negara-negara luar ni, daripada Parsi, Rom dan sebagainya, mereka ni tidak akan menerima surat melainkan kalau ada cop mohor saja. Maka oleh kerana demikian Sayyidina Anas bin Malik kata bahwasanya Nabi Muhammad SAW selepas daripada ada orang cerita dekat dia, barulah dia menempah sebentuk cincin. Lalu Sayyidina Anas berkata, aku seolah-olah dapat membayangkan cincin yang putih di telapak tangan beliau, dan dia duk lihat, dia pernah tengok Nabi Muhammad SAW pakai dekat tangan dia. Ni yang kata tadi kata tak pakai, yang ni kata pakai. Adakah benda ni satu salin satu yang menunjukkan tak ada percanggahan dan sebagainya? Mana kata tak. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi tak guna, kadang-kadang Nabi pakai. Yang tu yang boleh kita baca. Ada kadang-kadang sahabat tengok Nabi ambil cincin dia letak kat lain. Kadang-kadang ada sahabat yang tengok Nabi pakai dekat jari dia. Mana kata tak ada pun percanggahan. Antaranya Nabi dia ada cincin dan juga dia pakai cincin tu, dan cincin yang sama juga digunakan sebagai cop mohor dia. Itu yang kita kena pegang.